Nabi. Macam mana nak tahu, Ustaz? Benda tu kan baru. Macam mana kita nak tahu dia selari tak selari dengan sunnah? Okeylah, kalau zaman Nabi SAW berlaku benda baru, senang. Sebab Nabi SAW akan bagi tahu, ni tak apa, bagus, dapat pahala buat macam ni. Kita tahulah perkara baru itu selari dengan ajaran Nabi. Atau ada berlaku satu perkara baru Nabi larang, macam ni buat Allah murka, macam ni buat, ini macam tak suka dengan sunnah saya. So senanglah kita faham, ni tak bagus. Sebab Nabi SAW masih hidup. Sekarang ni kalau berlaku perkara baru di zaman kita, Nabi SAW dah lama wafat, wahyu dah tak turun, berlaku benda baru, macam mana kita nak tahu? Selagi dengan sunnah ke tak selagi dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi ke tak kena dengan ajaran Nabi? Jawapannya itu melalui ijtihad para alim ulama. Sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para Nabi. Adakah ulama mewarisi duit Nabi, dinar dirham daripada Nabi SAW? Atau mewarisi pakaian, baju, selimut, capal Nabi SAW? Tidak. Yang dimaksudkan ulama adalah pewaris kepada para Nabi adalah mereka mewarisi ilmu daripada para Nabi. Maka sebagaimana waris harta boleh tasarruf, boleh menggunakan hartanya sudah jadi hak dia, maka demikianlah waris kepada para Nabi, iaitu mewarisi ilmu, maka mereka lah yang akan menggunakan ilmu tadi untuk mengeluarkan perkara-perkara yang bermanfaat daripada satu konteks, iaitu hukum hakam. Berlaku satu perkara baru, ulama lah yang kena kaji, kena tengok ini selari ke bercanggah dengan syarak, ada bercanggah dengan ayat Quran ke, ada bercanggah dengan hadis Nabi SAW ke, ataupun ada melanggar ijma' ulama kah, atau menggunakan kias yang batil kah, ya. Jadi ini kerja alim ulama. Jadi bila ulama bagi tahu, ini betul perkara baru, tapi perkara baru macam ni tidak bercanggah dengan syarak, masih ada dalil yang menyokongnya, maka kita terima. Saya nak ikut Nabi lah, Ustaz, daripada ikut ulama. Masya Allah, Masya Allah. Habis Nabi, kamu sangka para ulama ketika mereka fatwa tu, mereka ikut siapa? Ketika para ulama mengkaji ini perkara baru, ini sembahyang jemaah jarak-jarak antara makmum antara satu makmum dengan satu makmum, ni perkara baru. Bahkan secara asasnya ia bercanggah dengan suruhan Nabi SAW. Nabi suruh kita tutup al-furash tu yang ada lompang-lompang tu, Nabi suruh tutup, kita suruh renggang. Memang bercanggah. Tapi Ustaz, yang mereka suruh renggang tu bukan saja-saja nak langgar sunnah Nabi. Habis tu kenapa? Sebab kalau ikut kajian, di zaman adanya penyebaran virus COVID-19, duduk hampir-hampir seperti mana sebelum ini, seperti mana yang disarankan dalam sunnah itu meningkatkan risiko jangkitan. Dan kalau sudah terjangkit dengan COVID-19, itu boleh membawa kepada penyakit yang kronik atau kematian. Jadi untuk menolak mudarat, dan menolak mudarat itu adalah sunnah Nabi SAW, la darara wa la dirar, tidak boleh membenarkan kemudaratan atau dimudarati, itu sunnah Nabi. Dan menjaga nyawa itu salah satu daripada maqasidus syariah, salah satu daripada tujuan syariat. Maka sembahyang jarak-jarak ini adalah wasilah, jalan untuk mentahqiqkan, untuk merealisasikan menjaga nyawa. Maka oleh itu, walaupun tidak sama dengan apa yang disuruh Nabi SAW, tapi masih sama dengan tujuan apa yang juga disuruh oleh Nabi SAW. Misalnya begitu. Jadi, okey, boleh. Atau mungkin ada ulama' lain mengatakan walaupun dia betul menjaga nyawa itu adalah tuntutan agama, menjaga nyawa, menolak mudarat juga adalah ajaran Nabi SAW, tapi dalam suasana sekarang tidak valid, tidak ada fakta yang jelas untuk mengatakan kita mesti sembahyang jarak-jarak, asalkan orang tu tidak ada penyakit, tidak ada tanda-tanda dijangkiti, asalkan kita sudah jaga SOP dari sudut yang lain. Tak datang ke surau masjid kalau berpenyakit, dah sanitize dan sebagainya, maka sebenarnya tidak ada satu excuse untuk kita menyalahi sunnah dengan kita sembahyang jarak-jarak. So ada dua pandangan. Tu macam mana? Maka sekala ulama sepakat, ataupun hampir sepakat, jumhur, majoriti ulama mengatakan ini perkara baru, tak bercanggah dengan syarak, kita selesa. Sebab ulama yang pakar.
Tapi kalau ulama khilaf, yang ni kata macam ni, ini kata macam ni, samalah macam daripada dahulu pun ulama-ulama sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW pun, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun dalam mengenal pasti hukum syarak pun mereka khilaf, bukan benda baru. Jadi bila ada khilaf, jadilah yang kita katakan mazhab. Jadi bolehlah seorang itu bertaklid mengikut kepada mana-mana fatwa yang berbeza tadi, ikut mazhab dia lah, ikut mana pandangan yang diikut. Jadi kalau ulama sepakat, itulah panduan kita. Kalau ulama khilaf, itulah tempat untuk kita berlapang dada dengan perbezaan pandangan di kalangan para alim ulama.